Tanggal 10 Muharram yang kita sebut sebagai hari Ashura, mereka membelah-belah badan mereka. Mereka menumpahkan darah. Mereka meratapi kematian seorang ulama. Siapakah mereka? Ya gang, isi abang buku Brodo Naim. Let's go. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Wow, Pak, background baru hari ini. Selepas 4 minggu kita berbicara tentang buku, kita buat satu slot baru yang kita gelar sebagai BFB. So hari ini nak cerita tentang satu fakta yang nak jumpa dalam buku Di Tepi Sungai Dajlah yang dikarang oleh ulama tersohor iaitu Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah Hafizahullah Ta'ala. Alright. So fakta yang nak jumpa dalam buku Buya Hamka ni adalah berkaitan dengan mazhab Syiah. So mazhab Syiah, apakah sejarah dia? Waktu Nabi SAW wafat, Nabi meninggalkan kepada kita dua benda, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Akan tetapi, Nabi SAW tak menentukan siapakah yang selayaknya untuk menjadi khalifah ataupun menjadi pemimpin selepas kewafatan baginda. Akhirnya siapa yang menjadi khalifah? Iaitu sahabat yang paling karib dengan Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi, tempoh pemerintahan Sayyidina Abu Bakar hanya sekadar 2 tahun. Maka diganti pula dengan Sayyidina Umar. Sebelum kewafatan Sayyidina Umar, telah dilantiknya satu badan yang diketuai oleh Abdul Rahman bin Auf untuk memilih khalifah selepas kewafatan beliau. Sebelum kewafatan Sayyidina Umar juga, beliau telah memanggil dua orang sahabat Nabi yang mulia ini, iaitu Sayyidina Osman dan juga Sayyidina Ali. Maka apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar kepada Sayyidina Osman, apabila engkau menjadi pemimpin, maka yang akan berpihak kepada engkau adalah Bani Umayyah. Apabila dijumpa dengan Sayyidina Ali, dia berkata, apabila engkau naik menjadi khalifah, yang akan berpihak dan kau akan melebihi mereka adalah dari Bani Hashim. Selepas kewafatan Sayyidina Umar, maka dia yang dilantik menjadi khalifah adalah Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Maka benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apabila Sayyidina Osman naik, yang akan berpihak kepada mereka adalah Bani Umayyah. Dinaikkan puak-puak daripada Bani Umayyah ni. Antaranya siapa? Hakam bin Abi Al-Ash. Yang mana Hakam bin Abi Al-Ash ni waktu zaman Rasulullah dulu, Rasulullah pernah buang dia, tapi Sayyidina Osman ambil balik. Antaranya siapa lagi? Putera Hakam, Marwan bin Hakam, yang dinaikkan menjadi setiausahanya. Dengan kepincangan pemerintahan oleh Sayyidina Osman inilah yang mengakibatkan ada puak-puak yang tak puas hati, dan puak-puak ini berpihak pula kepada Sayyidina Ali, yang mana waktu tu tampil seorang Yahudi ni yang baru je masuk Islam. Nama dia siapa? Abdullah bin Sabah. Yang mana Abdullah bin Sabah ni dia punya ketaksuban dia tu kepada Sayyidina Ali ni, sampaikan dia kata malaikat tersalah hantar wahyu, yang patutnya wahyu tu bukan kepada Nabi Muhammad, akan tetapi kepada Sayyidina Ali. Maka di sinilah bermulanya golongan-golongan Syiah. Maka apabila geng-geng Abdullah bin Sabah ni tak puas hati dengan kepemerintahan daripada Sayyidina Osman, mereka melakukan pemberontakan yang akhirnya mengakibatkan kematian daripada Sayyidina Osman. Maka selepas meninggalnya Sayyidina Osman tadi, angkatlah terus Sayyidina Ali. Sebabkan diangkat terusnya Sayyidina Ali ni telah menjadi kerisauan dalam kalangan para sahabat. Antaranya Zubair dan juga Talha. Yang mana Zubair dan juga Talha ni terus pergi ke Mekah berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah dan mengatakan bahawa Sayyidina Ali diangkat terus menjadi pemimpin. Maka Sayyidatina Aisyah pun berkata, ish, ini suatu yang sangat tergesa-gesa. Maka berlakulah peperangan, disebut sebagai peperangan unta. Kerana apa? Waktu tu Sayyidatina Aisyah menunggang unta dalam peperangan tersebut. Maka Sayyidatina Aisyah ditangkap dan Zubair dan juga Talha dibunuh. Bukan Sayyidina Ali yang bunuh, akan tapi pengikut-pengikut dia, puak-puak yang taksub dengan dia ni lah. Muncul pula puak yang tak puas hati dengan Ali ni, iaitu siapa? Puak daripada Muawiyah, yang mana mereka mengatakan, aku perlu untuk menuntut kematian Osman. Berlaku peperangan waktu tu yang dinamakan sebagai Perang Siffin, yang mana waktu tu puak-puak Bani Umayyah ni dah nak kalah dah. Mereka angkat pedang, yang mana di puncak pedang tu terletaknya Al-Quran. Maka diberhentikan peperangan tadi. Selepas berlakunya gencatan senjata tadi, diadakan delegasi politik di antara puak Bani Umayyah dan juga Bani Hashim, yang natijahnya Bani Umayyah menang. Jadi masa pemilihan untuk diadakan delegasi tadi telah memilih sama ada Ibnu Abbas, seorang pemuda yang bijak,
dan juga seorang tua ahli politik juga, iaitu Abu Musa Asy'ari. Maka selepas berlakunya perbincangan, dipilihlah Abu Musa Asy'ari, dan puak-puak muda dari kalangan ahli politik Sayyidina Ali ni tak puas hati, dan mereka berpecah daripada kumpulan Syiah tadi dan disebutkan sebagai kumpulan Al-Khawarij. Dan kumpulan Al-Khawarij ni dia tak puas hati dengan 3 orang ni, yang mana mereka katakan 3 orang ni lah adalah punca kepada perbalahan sama orang umat Islam. Yang pertama Muawiyah, yang kedua Amr bin Al-Ash, dan yang ketiga Sayyidina Ali. Dan mereka merancang untuk membunuh ketiga-tiga orang ni, yang akhirnya yang terbunuh waktu tu adalah Sayyidina Ali. Selepas kewafatan Sayyidina Ali ni, lebih lancarlah perjalanan pemerintahan daripada Muawiyah ini. Adapun daripada golongan Syiah ni yang menjadi pemimpin selepas kewafatan Sayyidina Ali ni, iaitu anaknya yang paling tua bernama Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ni tahu sebenarnya golongan-golongan Syiah ni diorang bukannya taksub sangat pun. Dia pun melakukan perundingan damai bersama Bani Umayyah ni tadi. Maka dihantarlah utusan kepada Muawiyah tadi, dan akhirnya Muawiyah ni pun berlapang dadalah dan menerima segala syarat-syarat yang bahawa mengatakan mereka ni nak berdamai. Maka berdamailah, iaitu pada tahun 41 Hijrah, yang juga disebutkan sebagai tahun Jamaah. Dan berlaku juga di situ peristiwa nubuwah, iaitu Nabi SAW pernah menerangkan bahawa cucuku ini kelak akan mendamaikan kaum muslimin yang berpecah belah. Muawiyah ni punya strategi dalam pemerintahan tu baguslah, tapi bagus-bagus dia tu ada juga lah taktik-taktik kotor dia. Lepas kewafatan Muawiyah ni, yang dilantik menjadi pemimpin adalah anak dia. Anak dia iaitu bernama Yazid. Yazid ni dia hidup dia mewah lah. Dia hidup dengan mak dia, memang hidup dengan dayang-dayang. So bila besar memang kerja dia main, bersendu gurau, etc. Macam itulah hidup orang mewah. Lepas kewafatan Muawiyah ni, yang dilantik tak lain tak bukan adalah Yazid. Dalam waktu yang sama juga muncullah adik kepada Sayyidina Hasan, iaitu Husain. Dalam masa yang sama juga Sayyidina Husain mendapat berita bahawa puak-puak dia kat Kufah ni sudi untuk menghantarkan 12,000 pengikut menentang Yazid. Maka waktu tu Sayyidina Husain berangkatlah pergi ke Iraq dengan harapan bahawa puak-puak dia yang dekat Kufah ni sudi untuk membantu dia. Tetapi semuanya hangat-hangat teh ayam. Dalam peperangan itu Sayyidina Husain telah meninggal dunia. Ada seorang tentera ni dah gelap mata, dia pergi penggal kepala Sayyidina Husain, yang mana kepala yang mulia ni tadi diletakkan di atas dulang. Lalu dicucuknya pula pangkal rambutnya ke dalam mulut Husain seraya berkata, semasa engkau hidup, kau mengatakan bahawa datukmu Muhammad lebih mulia daripada datukku Abu Sufyan, dan ayahmu lebih mulia daripada ayahku, dan engkau lebih mulia daripadaku. Saya mengakui itu. Tetapi satu hal yang engkau lupa, iaitu bahawasanya kebesaran itu di tangan Allah SWT semata, dan dianugerahkannya kepada sesiapa yang dikehendakinya daripada hambanya. Dan inilah yang menjadikan kisah yang amat menyayat hati. Dan kisah ini berlaku pada bila? Iaitu pada 10 Muharram 61 Hijrah. Di sinilah bermulanya hari ratapan seluruh umat Syiah. Itulah sedikit sebanyak cerita tentang sejarah Syiah. Tapi yang nak boleh kata, kekallah dalam akidah yang tetap, iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, bermazhab Asy-Syafi'iyah. Dan janganlah kita ikut golongan-golongan yang mempunyai akidah yang melampau ni. Kecukuplah sekadar tu perkongsian saya dalam slot BFB. Bang, fakta buku 1. So insyaAllah jumpa lagi dalam next video. Oh, before that, don't forget follow kami punya Instagram dan juga TikTok. Dan kalau korang semua nak dapatkan buku terbitan buku Jejak Tarbiyah, boleh je contact number ni ataupun ada link dekat bawah. Dan kalau nak dapatkan buku daripada Iman Publication, boleh juga contact number ni dan juga tekan link dekat bawah. So setakat tu saja video kali ni. Jumpa dalam books review seterusnya, InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye.